Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Ahmad Zamir bin Sulaiman. Nombor metrik 050231 daripada ISM Usuluddin, kelas Usul B. Pada malam ini saya akan menterjemahkan kitab daripada muka surat al-19 hingga 20. Jadi kita pergi kepada muka surat 19. Pengagan bermula dengan waqad istata'a hina idzin an yantasiru ala diktatoriyati al-hakimati wa an yumarisu hukukatu siyasiyatu au ba'duha ka insan. Maksudnya pada masa itu istata'a, syair dan puisi dapat menundukkan hina idzin an yantasiru, menundukkan pemerintahan diktator yang memegang hak politik. Walakinahu ma zala hatta al-an wa ma'a hadhihi hubiyyati muqayyadan bi aghlalan al-khurafa. Tetapi pada ketika ini hak kebebasan masih lagi terikat dengan cerita-cerita dongeng ataupun mitos al-khurafat. Waqi'an tahta ta'thiru ashatir allati kathira, kesan daripada tinggalan legenda yang pelbagai. Madanu biha wa takhaza aqidatahu wa afriqha fi adabihi syi'ran kana aw nusran fi adabihi sya'ran. Maknanya cerita mitos ni diambil sebagai kepercayaan, aqidatu lahu, sebagai kepercayaan, dan wa afriqha, afriq ni mengosongkan, maknanya dia ni diserap ke dalam sastra, adabihi sya'ran, puisi, nusran, prosa. Okey, peringkat seterusnya wa indama tuwafiru lil insani mazidu min istiqraru wa wafiru min huriyatu istata'a an yatakhatta hadha. Maknanya apabila diberi keselesaan dan kebebasan yang melampau dalam penulisan puisi, maknanya cerita-cerita dongeng, mitologian, ia akan berupaya menyekat kemampuan manusia untuk mengembangkan diri dari segi bakat fi syakhsihi min mawahibi ni maksudnya mawahibi ni bakat, adraki pengetahuan, dan al-milakatil tafkir, kemampuan berfikir. Okey, jadi maknanya pada ketika ini mitologi ni mempunyai pengaruh yang kuat dalam penulisan puisi, melampaui bakat, pengetahuan dan kemampuan berfikir. Nasya'atu tafkiru falasafiyyu, permulaan pemikiran falsafah. Wa huna bada'a al-insan yattajihu bi'aqlihi ittijahan jadidan. Ketika ini manusia mula melangkah ke arah pemikiran yang baru, jadidan. Wa bada'at taqatahu az-zihniyatu tuhi ilaihi yuwafiru min as'ilihi allati bada'a fi bahthi laha an jawab duna ay. Maknanya tenaga mental mula menunjukkan persoalan. Maknanya pemikiran masyarakat Yunani pada ketika ini saling menimbulkan persoalan, saling berfikiran tentang persoalan-persoalan dan mencari jawapan. Takunu zalika jawab berkaitan pencarian jawapan yang berkait dengan nafsahu, fi nafsihi, ataupun fi kauni muhitu bihi, alam semula jadi. Hina idzin, ketika itu mereka bertanya, akhadha yusailu nafsahu, mereka bertanya tentang diri mereka sendiri.
Limaza khalaqtus samawati wal ard. Diciptakan langit dan bumi. Kenapa sedemikian penciptaan langit dan bumi ni? Mengapa diciptakan langit dan bumi? Dan wa'ala nahu bizat, dan kenapa bentuk zat bumi seperti itu? Walimaza tusyrik syamsu fi makaniha, dan mengapa terbit matahari pada tempat terbitnya? Kita masuk dalam muka surat 20. Watattakhizu, dan berpula pada bentuk syaklu mu'inu hadhihi budi'ul mu'in, maknanya bentuk tertentu. Budi'al mu'in fi siriha wa ittajahiha, dan mengikut pergerakan tertentu. Kenapa begitu? Wa ma sirra, apakah rahsia tentang zawahir kauniyah, kuniyatu, fenomena kosmik yang kita lihat setiap hari, kulli yaum. Dan walimaza kana kullihi ala hadha nahu min duna ghairi, mengapa semua setiap yang berlaku ini tanpa pembentukan zat lain, berlaku semula jadi. Pemikiran orang Yunani pada ketika itu, alam semesta ni semula jadi dengan sendiri. Tapi kita orang Islam sebaliknya lah. Dan kemudian apakah illah? Ma illah, setiap alasan. Wa ma huwa fardu kaminu, apakah hipotesis di sebalik wujudahu, pencipta kewujudannya. Wa man ajilu min wujud, dan untuk siapa yang dijumpainya, untuk siapa alam ni. Hal likulli hadza bidayah wan nihayah, adakah semua ini mempunyai awal dan akhir? Okey, sama pula wa min muhawalati al-ijabah ala mithli hadhihi al-as'ilah wa ma sya kulliha wa indaha faqad bada'a tafkir. Daripada usaha menjawab segala persoalan yang timbul, maka bermulalah pemikiran falsafah dalam pembentukan fi suratihi ula, pembentukan terawal inda insan, sejarah manusia. Dan zuhara ba'da dhalik wa fi surah mahzuzah. Okey, pada ketika zaman keruntuhan tamadun Yunani, kita belajar falsafah Yunani ni, muncul sebahagian tamadun lain. Hadaratu umamu syarqiyah. Maknanya tamadun yang lampau. Maknanya nak ceritanya kemunculan tamadun lain. Syarqiyati qadim, yang lampau, yang merampas Syarqiyah tu mencuri qadim, mencuri falsafah, merampas ilmu falsafah ini. Dia antaranya Kalhin, Hindu, Farsi, Al-Fursi, Wasinin, Cina, wal Misrin, Mesir, tamadun Mesir. Dan kemudiannya faqad intawat adiyat, yang kemudian setiap tamadun melibatkan agama dan kepercayaan. Adiyan hazihi umamu wa aqaidaha, kepercayaan dalam makna ala makna filsufi, falsafah. Faksaru min dhalika kanat laha mazahib falsafiyatu yumkinu i'tibariha ila hadin ma munfasilah an din. Maknanya banyak mazhab, muncul mazhab falsafah yang ilmu falsafah. Apabila tamadun lain mengamalkan falsafah ni,
Setiap tamadun melibatkan agama percayaan dalam memaknakan ilmu falsafah. Maknanya lain agama, lain tamadun, lain pemaknaan falsafah ala makna filosofi dan mazhab falsafah yang selebihnya. Mempertimbangkan kegunaan sejauh mana ia tidak berpisah dengan agama. Hadun ma munfasilah an-din. Sejauh mana ia tidak terpisah pada agama. Okey. Walakinna nazaru al-aqli bermakna sahih. Akan tetapi tanpa pertimbangan akal yang betul, penjelasan ahli falsafah atas pembuktian mengenai persoalan dan menjadi, maka ilmu falsafah tidak akan muncul. Lam yazhar, tidak akan muncul illa ala yadin falsafah Yunani. Maknanya ilmu falsafah ini tidak akan muncul, lam yazhar, kecuali pada tangan-tangan, kecuali atas usaha ahli falsafah Yunani yang menatijahkan kesan yang natijahnya memberi perubahan kepada mujtama' Yunani mimma ahdasu taghyiran kabiran fi mukhtalaf nawahi al-hayah. Perubahan dalam hidup, antaranya fi al-fani dari segi perkembangan seni, fi ijtima'i sosial, fi adabi sastra, fi siyasah politik dan iktisad ekonomi. Yang last sekali ni dengan kejayaan yang besar. Sebenarnya wabil tisali khoton ni maknanya dengan lucunya. Maknanya di sini maksudnya dengan kejayaan besar inilah masyarakat Yunani, bijtimak Yunani melangkah dengan berani, khutwah fasihah, jariah, berani, lancar, yang mengalir ni lancar, ila muhitu nazru wa ta'ammul. Nazara maknanya berani dalam aspek penglihatan, an-nazar penglihatan, wa ta'ammul renungan, wa majalul tafkir dan bidang pemikiran. Ini bermakna proses pemerhatian. Maknanya bermula dengan melihat, selepas itu merenung dan membuat proses pemikiran. Dan wal istinbati wa istidlali, dan proses penakkulan dan pendalilan. Okey, sekian saja daripada saya pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.